Saya terus ke isu mengenai 030000 iaitu Industrial Relations Office. Saya difahamkan Tan Sri Pengerusi bahawa kebelakangan ini e-idaman di mana servis-servis dengan izin saya baca collection and disposal of municipal solid waste, 2 public cleansing, green cutting, drain cleaning, road sweeping and clearing of illegal dump solid waste. Semua ini akan diambil alih oleh e-idaman. Di Perak sekarang mereka telah mula. Itu ada satu yang dasar kerajaan persekutuan. Tetapi yang menjadi berkaitan dengan kementerian adalah saya difahamkan di antara 5,000 ke 7,000 pekerja-pekerja di semua MPT akan dibuang kerja. Dan saya semalam ada laporan dibuat di mana Sri Manjung ada pekerja-pekerja yang telah berkhidmat untuk lebih ada 20 tahun, ada 15 tahun, 5 tahun, ada orang yang bekerja dengan kontrak dan although dengan permanent basis telah diberi arahan tertentu oleh municipal council supaya memasuk kerja dengan e-idaman. Soalan saya, apakah yang dibuat oleh kawal selia oleh kerajaan khususnya kementerian supaya pekerja-pekerja ini dapat menikmati semua apa yang diperuntukkan dalam undang-undang supaya mereka tidak dianiayakan. Saya khawatir bahawa pekerja-pekerja ini akan dipaksa keluar dari kerja dengan MPKTD dan terpaksa melaporkan bekerja dengan e-idaman, kalau tidak mereka akan digugurkan. Dan apakah kawal sila yang dibuat oleh kementerian supaya kita ini adalah di antara 5,000 ke 7,000 pekerja di seluruh negara di mana mereka berpendapatan rendah di antara 1,000 ke 1,400, ada tanggungan, ada obligasi-obligasi yang tertentu di mana mereka perlu protection dari kementerian supaya mereka dapat pada akhirnya mereka tidak dianiayakan. Dan saya difahamkan bahawa beberapa representasi telah dibuat kepada kerajaan negeri di mana ada berkaitan dengan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Hanya di semua kerajaan pakatan rakyat kita tidak langsung setuju kepada e-idaman untuk mengambil alih proses ini, dan oleh kerana itu semua pekerja-pekerja di sana di MPT tidak ada masalah langsung. Di negeri Perak sehingga bulan Februari di mana rampas kuasa tidak ada masalah langsung. Walaupun saya sendiri telah diberitahu e-idaman telah membuat approach kepada kerajaan negeri untuk mengambil alih semua services, dan berkaitan dengan ini privatization, bukan satu privatization tapi prioritization di mana kita mengkompromi pekerja-pekerja. Jadi soalan dengan khususnya adalah apakah kawal selia oleh kementerian dan apakah mereka ini tidak akan dianiayakan. Selain dari itu, saya telah bangkitkan perkara di mana kita tidak ada angka-angka yang tetap tepat dengan kementerian, di mana berapakah betulnya pengangguran. Baru-baru ini dalam satu jawapan Timbalan Menteri telah mengatakan bahawa kita telah mencapai full employment, iaitu sekarang angka kadar pengangguran adalah 3.5%, dan yang berhormat Pasir Putih sebelum itu mengatakan ada 400,000 orang kemungkinan yang penganggur. Ini ada satu kontradiksi. Mungkin yang berhormat mungkin fikir bahawa sebagai kerajaan mereka lebih arif, mereka tahu semua, tetapi saya telah bangkitkan memberitahu bahawa angka kerajaan adalah the basis dari mana mereka mendapat angka-angka adalah dari Jabatan Tenaga Raya Kementerian, di mana orang-orang yang penganggur mendaftar. Soalan saya adalah orang-orang pekerja-pekerja yang tidak mendaftar atau tidak tahu mendaftar, macam mana keadaan mereka? Saya khawatir sebenarnya di negara ini unemployment ini sangat tinggi, pengangguran ini sangat tinggi, bukan full employment. Kalau betul-betul full employment, kalau kita tengok di seluruh dunia, semua negara di mana ada full employment semestinya berikut ada unemployment benefit. Kenapa kita tidak boleh memberi unemployment benefit kepada pekerja-pekerja yang tidak dapat kerja ataupun menjadi penganggur? Ini menunjukkan dengan satu inkonsistensi oleh kerajaan. Nampaknya either way I win.
bermana macam mana pun pekerja lah yang perlu membiayai semua kesusahan, kerajaan mesti menang. Tapi inilah perkara yang perlu diambil kira, macam mana satu kerajaan yang perhatian kepada pekerja-pekerja negara ini dapat menolong mereka mendapat angka supaya statistik-statistik boleh dipercayai.